Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita tunggu sekejap eh. Ramai yang belum masuk lagi. Sorry yang tak senonoh sikit dah muka kita ni. Sekejap saya setting dulu sekejap. Okey Alright. Okey, kita santai-santai duduk di pantai sikit. Okey. Alright. Give me a moment. Oi, hilang. Kenapa muka saya hilang? Hai, muka saya tak ada. Sekejap kelas. Kamera saya ni memang problem sikit. Give me a moment. Okay, now I know. Okay, so tak apa. Tunggu sekejap Kita tunggu a few minutes, 1-2 minit. So then kita akan start. So webinar hari ni saya gunakan Zoom webinar. So lebih kurang 500 orang maksimum boleh masuk. Okay. So kita tunggu sekejap sebelum bermula. Saya nak cuba repair kamera saya ni. What happened to this camera? Okey, sementara menunggu. Ramai kan dekat sini. Saya tengok dekat 300 orang dah sekarang. Boleh tak share dekat chat tu? Saya nak berkenalan juga dengan korang. Adakah korang semua daripada sekolah saya ataupun daripada sekolah mana? Korang dari mana? So boleh boleh share tak dekat cikgu? Okey, kejap lagi kita berkenalan. So korang bagi tahu lah korang daripada sekolah mana, dekat mana. Oi, Naim Lil Banat lah saya nampak. Naim Lil Banat ini siapa? Alia. Anak saya ada dekat sekolah awak, Alia. Okey. Alia. Okey, kejap kita tengok Okey, so ramai-ramai. Okey, boleh Danish. Okey, sekejap Saya nak set saya punya kamera. I don't know what happened. Okey, now I know. Oh, nampak cikgu kan? Cikgu seronok sikit. Okey. Saya baru balik sekolah tengok nampak kalender dalam bilik saya ni. Tutup sikit. Okey, so tu ada kalender dekat pokok kelapa. Sekejap. Buang. Okey. Tundang pokok kelapa tu dah tak ada ni. Alright. Okey, so hilang lagi muka. Okey, so kejap saya nak tengok. Danish. Okey, kita ada Cik Naufal dari Alusta. Noah. Noah section 16 kat mana Noah? Okey, dari Sabah. Okey, Naimil Banat Sebuya Sarawak. Wow, Sebuya Sarawak pun masuk Okey. Kisah. Okey, Cik Naufal dari kisah ni mesti student saya sebelum ni kan. Okey, korang share dulu Kita dah hampir maksimum. So 500 maksimum saja boleh masuk dan kita akan mula kita punya kelas untuk hari ni. Kenapa kamera saya tunduk? Okey. Hai Ashraf. Penang. Okey, kejap cik kita nak chat. Pucung. Okey, hai korang. Hai SMK Bandar Perda. Syahira, last week kita jumpa Saya pergi ceramah dekat sekolah awak. Seri Muda macam dekat Penaga ke Siti Noraina? Aisyah student saya. Okey, yang student saya okey. So korang mesti dah bosan dengan suara saya. Okey, kita dah melebihi daripada 500. So jom kita mulakan kita punya kelas hari ini. Okey, kita akan record sebab mungkin ada yang tak dapat nak masuk. Okey, give me a moment. Saya nak ambil bahan sekejap untuk share korang. Santai-santai je petang ni. Okey, so macam mana perasaan korang nak exam esok? Adakah anda rasa sangat nervous? Macam mana? Keperak hati, perlis hati. Okay, good. I'm so happy to see you all. Okay, so sekejap kita record Okay, dah record Okay, so hari ni welcome to cikgu punya rasa tak cukup bahan gerah. Okay, tak apa. So hari ni saya akan cuba berkongsi dengan korang semua. Sebelum tu kita berkenalan. For those who tak know me yet, okay. So saya Cikgu Nora. Okay, so saya merupakan guru cemerlang fizik daripada SMK Air Merah
Kulim Kedah. Okay, so hari ni insyaAllah macam biasalah saya memang suka buat kelas last minute. Tapi sepatutnya malam ni, tapi malam ni saya ada kelas maths. So untuk form 4, so saya tak boleh nak postpone yang tu. So kita jumpa petang ni. Saya persendirian. Oh, saya masih meet Crying Cat tomorrow. Okay. So, saya harap saya membantu awak Crying Cat. Okay. So, okay. Hari ni kita pakai webinar. Graf susah nak lukis. Tak apa, nanti cikgu akan jawab. Okay. So, kita ada dua dekat sini. Korang boleh chat saya dekat webinar chat ataupun korang boleh chat saya dekat Q&A. So kita ada dua ruangan soalan dekat situ. So kalau nak tanya soalan, saya prefer korang tanya dekat Q&A sebab dekat chat tu mungkin dia terlalu laju so saya tak nampak. Okay, so saya takut saya miss. Okay, then sekejap saya nak on tambahan. Okay. Siapa baru join grup Telegram tu? Dia guna nama ha. Okey. Buat. Sekejap korang. Okey. So rata-rata korang rasanya korang dah tahu dah eksperimen apa keluar esok. So macam mana rasa-rasa eksperimen apa keluar esok? Cik, macam tahu sudah maksimum 500 sayang. Ragu-ragu. Gerah lengkung macam mana nak dapat penyesuaian terbaik. Okay, good. Good question. Okay, any question? Tolong tulis dekat Q&A. Sementara saya nak sambungkan saya punya iPad ke skrin PC saya. Okay, give me a moment. Ini hantar siapa? Okay, itulah saya lebih suka buat dekat. Saya record. Full house. Nanti tengok recording. Oh my God, macam mana kita nak bagi live dekat YouTube nanti untuk okay. Nanti untuk kertas 2 kita buat dekat YouTube lah supaya ramai lagi boleh masuk Okay. So tahniah kepada korang yang baru dapat masuk. Okay, kejap. Fighting. Okay, let's go. Kejap-kejap korang. Okay, sementara menunggu. Boleh tak saya nak tahu korang adalah kelas daripada DLP ataupun kelas Bahasa Melayu? Okay, DLP, BM. Okay, Bahasa Melayu, BM. Wow, okay. So many BM, also so many DLP student. Okay. Saya cannot BM cikgu. Sajidah orang apa sajidah tak boleh BM sayang. It's okay. So my explanation will be both in English and Malay. Okay. But Allah ada orang kena kick out dia kata. Sorry lah. Okay. So kita share screen. Okay. Ni lah saya punya sini. Okay. So kita mula sekarang. Okay. Siapa kat tangan ni? Eunicio, Alex, and Shitty. Mereka nama kau. Okay. Anything? You angkat tangan ni sayang. Okay. Adakah saya perlu tahu apa-apa? Okay. So sekarang ni kita sedang melihat skrin saya. So saya nampak korang dekat chat dengan ni Okay. So kita tengok. Okay. First. Saya tahu korang dah tahu tadi apa yang akan keluar. Okay, apa yang nak link tele Nak link tele, link apa tu? Link grup saya ke? Kejap lagi sayang. Okay, yang tanya dekat Q&A, saya akan jawab sebentar lagi. Okay, so kita tengok dulu format. Okay, so seperti yang kita tahu, korang akan menjawab esok adalah 45 minit saja. So, dekat sekolah saya, kita ada 4 sidang. Okay, so sidang 1, sidang 2, sidang 3, sidang 4. Okay, akan
Dah 1, 2, 3, 4. Sampai ke petang lah. So, tadi siapa? Crying Cat. Awak calon persendirian. So, awak sidang keempat Ah, oh, sikit. 1, 2 je Sajidah. So, tak apa. It's okay. Sidang 1, 2. Nak datang rumah saya, student saya. Okay, 1, 2, 3, 4. So, tak kisah sidang 1, 2, 3, 4. Korang tak akan meet each other esok. So, jangan risau dan jangan dengar-dengar rumors esok, okay? Tenangkan fikiran. So, 45 minutes tomorrow, use it wisely because korang akan guna banyak masa dekat melukis graf. Okay. So, I keep practicing with my student a few times. Okay. So, melukis graf ni yang akan ambil masa yang sangat lama. Eksperimen boleh siap dalam masa 3 minit je kot. Okay. And then, you kena guna masa yang dengan sebaiknya lah. Okay. So, kita tengok. Experiment, so tomorrow we don't know is it guided or unguided. Kalau guided, so lucky all of you tomorrow. Tapi if unguided, so tonight is your last preparation. Okay? Sebab esok, saya punya kamera hilang lagi. Bunyilah nak suruh korang nampak cikgu kan. Okay. So, untuk berpandu, korang akan diberi procedure. Okay, you'll be given procedure. But if is unguided, so korang takkan ada procedure. Tapi kejap lagi cikgu akan share lah apakah prosedurnya. Okay, so first kita tengok. Ini beza dia. Berpandu, guided, so you have to follow the question. Saya tahu rela unguided betul betul lah, siapa yang rela unguided untuk ni betul. Fizik senang nak hafal kan Aman ni. Okay, so untuk guided korang ingat tak kira lah guided atau unguided. Okay, untuk esok sekiranya dah buka soalan diberitahu oleh pengawas, okay, anda dibenarkan buka soalan untuk semak. Okay, so please, saya nak merayu sangat semua student dekat Malaysia. Okay, seluruh Malaysia, tolong baca soalan tu daripada ayat pertama tu. Daripada ayat pertama tu tolong baca. Sebab korang suka terus jump pada apa soalan pertama. Oh, tanya pun boleh ubah. Please, tolong tanya, jawab, baca daripada satu titik tu. Soalan satu, apa dia punya arahan. Okay, so kita kena mula dengan ikut arahan. Okay. Okay, kalau you are unguided, sometimes dia akan bagi rajah simulasi. Okay, sebab cikgu akan buat juga. Betul, kena ikut. Okay, kalau esok ada rajah susunan radas diberi, mesti ikut ke boleh ikut susunan sendiri? Asal everything okay. No, you have to follow the guided in the question. Kalau dia bagi rajah, korang kena ikut rajah dia. Sebab saya tahu banyak dah live yang dah dibuat oleh banyak cikgu yang saya follow sejak beberapa hari ni. Okay, semua kata bukan ohm. Okay, non-ohmic conductor. Are you sure? Are you sure? What if? Okay, setakat ni saya nak tanya dulu korang. Ada tak korang buat eksperimen ni dekat sekolah? Non-ohmic conductor. Ada. Okey, berapa masa korang spend untuk siapkan eksperimen, jadual, apa lagi? Graf, pengiraan. Lama kan? 1 jam. Lama. Buat 5 kali mentor tak nyala-nyala. Oh my God. Okey, 1 hour. 20 minit. Hebat anik kau Okey, so banyak masa sebab tak dapat nilai. This is trust issue Okey, yes. Okey, thank you for your response. Okey. Saya nak bagi tahu kat korang. Saya tak tahu penggubal siapa. Okey, saya bukan penggubal Saya cikgu biasa je. Okey. So, kalau kita apa kita kata? Saya lupa kejap. Kalau eksperimen itu kita dah cuba di sekolah tetapi kita mengambil masa lama. Saya tak rasa, kalau pendapat saya sebagai seorang guru, mungkin eksperimen yang keluar tu dia akan permudahkan lagi. So korang jangan rasa terlalu susah. Cikgu saya pasang lita tapi tak nyala-nyala mentol. Okey.
Kalau kata dia keluar itu, okey, kita cuba sembang dulu Okey, kita sembang kejap. Saya tunjuk. Okey. Kita refer pada apa yang ada dekat buku teks. Okey, so untuk yang hukum okey. And then ini yang tidak mematuhi non-ohmid satu bahasa Melayu, satu bahasa Inggeris cikgu Ohmid conductor, okey, conductor ohmid, non-ohmid conductor. Okay, kita discussing about this first. Okay, so sekiranya graf kita tahu. Okay, ni dia memang V against I, V against I. So apa beza dua graf ini? Satu, ohmid conductor macam mana pun dia akan tetap dapat directly proportional. Okay, this one macam mana pun korang kena dapat directly proportional. And then, if non-ohmid conductor, you akan dapat melengkung like this. Okay? So, apa beza dekat sini? Kita boleh tengok dia punya kecerunan. Okay, so kalau kita cari kecerunan yang ni, the gradient, okay? The gradient yang ni, gradient, okay? Kecerunan dia constant. Okay? Allah, hilang lagi kamera saya Betul-betul dia tak nak tunjuk cikgu. Okey. Tapi yang kedua ni, cuba lihat gradient dia. First gradient dia ni kecil. Lepas tu meningkat. Okey. So this one gradient increase. Okey. Alright. Okay, so dua-dua true origin. Yes, very good. Betul, Sajidah. Okay, dua-duanya akan ikut dekat sini. Betul-betul dekat zero. Sorry kalau lukisan saya ni buruk. Okey, jadi dekat sini first korang kena membezakan dia. This one directly proportional. This one bukan kamera tak dapat handle kecantikan cikgu. Entahlah, saya rasa saya nak kena beli kamera baru ni. Saya ugut dia. Kau tutup lagi sekali kamera saya akan kamera saya ni ada hantu muka cikgu hilang. Okey, tak apa. Tak apa. Kalau nak tengok saya, kalau dia dah stop bagi tahu. Okey, so kita recall back. Kalau gradient increase, mean value of gradient increase. So, different student akan dapat value berbeza. Okey. Aulia, yes, betul. Maksud awak tu betul. Okey. Saya nak mention sini dulu. Okey, korang dengar kejap Okey, Nurin Husna tu bagi betul. Kalau untuk ohmid conductor, yes, dia directly proportional. Tapi untuk non-ohmid conductor, kita tak boleh sebut increasing linearly. Salah. Okey, sebab increasing linearly, dia mesti potong y-axis. Either dekat atas sikit atau bawah sikit. So, yang ni melengkung. So, mean V increase with I. Okay. V bertambah dengan I. Okay. Got it, everyone? Faham Okay. So, tadi kan saya kata, soalan tak mungkin akan menyusahkan korang untuk buat eksperimen yang tak sempat. Ui, kamera saya betul-betul ada hantu. Okay. Dia turun bawah. Okay. Then, kalau pendapat saya lah sebagai seorang guru yang telah mencuba juga kedua-dua eksperimen, ohmid and non-ohmid. Mungkin, tahun lepas SPM Amali cikgu. Okey, baca doa Okey, dia memang kacau saya ni, saya punya kamera Okey, so kalau dia keluar ohmid esok, bagaimana? Semua orang dah hafal gradient melengkung. Okey, kenapa saya kata mungkin jadi ohmid? Okey, kenapa saya kata mungkin jadi ohmid? Sebab korang kena alert satu benda. Radas yang korang nak buat esok ada mentol. Mereka takkan tukar. Mereka tak tukar. Okey? Okey, you tahu tak mentol ni? Okey, sorry lukisan macam biasalah buruk. Okey, dalam mentol kita ada gedi-gedi. Macam ni. Okey, so apa ni? Apa benda ni? Apa benda ni? Cantik lukisan. Okey. Ini adalah filament. So, the filament is made up of what? Apakah bahan yang dipilih? Bahan yang dipilih untuk ni, tungsten. Okey. So, tungsten
Adakah tungsten, adakah tungsten ini non-ohmic conductor? Do you know that tungsten is ohmic conductor? Sorry. This is included in your textbook. Okay, tungsten is ohmic conductor. Okay, everyone. Dia adalah ohmic conductor. So, mungkin soalan kita keluar apa? Ohmic conductor. Okay, so kita tengok buku teks. Betul ke cikgu cakap? Okay, kejap saya buka buku teks untuk korang. Mana buku teks form 5 saya? Elektrik. Okay, kejap Uh, okay, kejap kita cari. Saya rasa macam saya jumpa hari tu. Tips dia dekat buku teks. Okay, give me a moment. Ini. Korang ni baca buku tak habis. Page 102. Thank you. Okay, so sila baca maklumat ini. Graf di sebelah memanglah menunjukkan beza keupayaan. Sama kan? Eksperimen yang kita buat-buat kat sekolah. Ini V, ini I. Okay? Okay, astagfirullahaladzim. Saya belajar salah ke cikgu bab itu non-ohmic. Bab itu bukan non-ohmic. Tungsten tu. Bab itu. Okay, kita baca satu persatu. Okay, everyone. Tarik nafas. Bertenang. Okay. Graf di sebelah menunjukkan hubungan antara beza keupayaan V dengan arus bagi sebuah mentol berfilamen tungsten. Dawai tungsten yang digunakan itu adalah konduktor ohm. Tetapi korang kena ingat mentol yang saya lukis tadi nampak tak? Dia naik macam ni, gedi. Macam tu kan? So bila dia dalam keadaan bergelung, so the filament wire tu dia akan jadi panjang. So bila panjang, kita tahu arus yang mengalir melaluinya bertambah, maka suhu dawai tu meningkat. So jadi pada masa yang sama, kalau suhu meningkat, kita tahu T increase, so dia punya resistance also increase. Barulah mentolnya akan menyala. So, pada ketika ini, pada ketika suhu tinggi ni, pada ketika suhu tinggi, barulah dia menjadi konduktor bukan ohm. Boleh faham tak sekarang ni korang? It is still ohmic conductor bila di awal eksperimen itu. Confuse sikit. Kenapa confuse sayang? Which part you are confused? Masa kita off. Contoh ni, bulb tu kita off. So, dia adalah ohmic conductor. Sebab dia adalah filament. Filament ni dibuat daripada tungsten. So, tungsten memang konduktor ohm. Sajidah tungsten tu adalah konduktor ohm. So kejap. Sambil-sambil tu korang fahamkan ini. And then I nak tengok check kejap. Gerah melengkung. Gerah sekejap lagi. Boleh kita go through ramalan amali tak? Boleh. Kejap lagi. Kejap sayang. Macam mana nak beza lita tu pergi negatif positif? Give me a moment. Kita cakap pasal ni dulu. Cikgu, channel YouTube apa? Nama saya sayang. Nama saya Cikgu Nora Hafizan. Kejap. Definisi. That one saya akan bagi tahu sekejap lagi. Sekolah kata kemungkinan EMF keluar. Betul ke cikgu? No. EMF takkan keluar esok. Please. EMF dah keluar dah hari tu. Tak akan tanya lagi. Alright. Tak apa. Nanti saya ada recording ni sayang saya tak buat live dekat YouTube. Nanti paper tu baru saya live dekat YouTube. So cikgu waktu lukis graf kita akan dapat both graf ohmic or non-ohmic. So EMF tu DGE. How to determine the experiment is test about ohmic conductor or non-ohmic conductor if both use mentol? Good question. Kalau dia, kita kena tengok macam ni. Yang tanya dekat Q&A, later I will answer your question kalau macam ni, nama cikgu apa? Sorry sebab saya pakai nama tu saya tak tukar kan. Nama saya everyone. Ya Allah, saya lupa Cikgu Nora Hafizan. Korang search saya punya YouTube ni. Thank you. So cari dengan perkataan cikgu ni sekali. Nampaklah saya ni antara panel-panel Lidik TV.
Dah jumpa. Yeay. Okay. Share lah dengan kawan-kawan dekat situ. Okay. So, macam mana nak tahu? Adakah omik atau non-omik esok? Dia bergantung pada soalan awak esok. Katalah, kita tahu bila dia nak jadi non-omik, bila suhu tinggi. Bila suhu tinggi. So, korang perasan tak bila korang buat eksperimen ini, okey, bila kita buat soalan eksperimen non-omik ni non-omik, okey. Non-omik, nampak tak dimalarkan ni panjang filament. So maknanya suhu tu akan tinggi dan dia jadi um, apa? Um, apa kita kata ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lupa pula dah. Dia jadi non-omik kan? So korang kena tengoklah esok non-omik. Rasanya ya dah. Okey. Tak apa. Tapi ingat non-omik tadi susah nak dapat bacaan sayang. Cuba tengok ni. Okey. Ini antara data-data yang diperolehi oleh student saya. So antara tiga ni data ni yang paling cantik. Okey. So korang boleh screenshot ke nak tengok ke whatever. So I don't know. Question ni esok ke tak. Susah nak mati lukis ke. Okey. Betul. So macam ni. Saya nak bagi tips dekat korang. Korang tengok saya punya ni tadi kejap. Okey, kita patah balik dekat kita punya ni tadi. Saya tak habis lagi cerita ni, dah melompat sana sini Okey, yang ni okey. Yang ni dulu. Okey, saya nak pergi satu persatu. Let's say soalan ramaikan nilai rintangan jika panjang filament mentol bertambah. Tak mungkin lah ni sebab panjang mentol satu je. Okey, tak mungkin. Awalnya mentol nyala tapi bila laras mentol tak nyala tu macam mana? Mentol tak nyala tu maknanya awak salah tolak rheostat sayang. Sekejap lagi saya tunjuk. Okey, so ini adalah ammeter. Okey. Mungkin soalan yang ditanya pada korang esok, apakah fungsi ammeter? So, ammeter fungsi dia kita boleh tulis dua. Iaitu sama ada mengukur arus ataupun betul lah. Mengukur arus je. Satu je. Okay. To measure the current. Satu. To measure the current. Okay. Okay. Boleh, boleh. Okay. And then, lepas tu, ini bulb. Bulb tak boleh ukur apa-apa bulb cannot measure anything. Okay. Voltmeter pula. Ini to measure potential difference. Okay. Potential difference. Okay. So, untuk mengukur beza keupayaan. Thank you, Nash. Okay. So, dekat sini, yang penting untuk korang tahu ialah ammeter. Okay. Sekiranya esok, ammeter ni kalau dekat sekolah kita ada banyak kan. Okay. Korang first tengok dulu pada soalan. Okay. Contohnya, sekejap saya tunjuk radas yang saya snap daripada bahan Cikgu Fenso Okay. So, korang tengok ni. Senarai semak calon. Bahan ni ada dekat grup Telegram korang scroll atas sikit ataupun tengok dalam share media. Okey. Sel kering 1.5 volt, 2 biji. Okey. Berapa maksimum voltan kita dekat voltmeter? Saya nak tanya korang. What is the maximum value? No, Sajida, you're wrong because you have 1.5 volt, you have 2. So means your voltmeter reading okay, your voltmeter reading will be maksimumnya 3 volt. Okay, 3 volt. Sebab dia 2 biji. 1.5 plus 1.5. Okay. Alright. And then, cuba tengok ammeter. Ammeter, kita tengok beberapa benda. Ammeter. And then, kita tengok mentol. Okay, sorry. Sorry, terbersih pula. Okey, apa nama Telegram saya? Kejap lagi saya bagi link. Okey, semua saya bagi link kemudian. Okey, kenapa saya? Sorry kejap. Sorry korang. Uh, ya Allah, tantal tiba-tiba bersin. Okey, so korang perhatikan ni. Saya nak korang alert dengan benda ni. Okey, saya nak korang alert dengan benda ni. Bahan fizik SPM tu grup Cikgu Sofi Cikgu apa? Cikgu Sofi Nurhaliza. Saya bukan Cikgu Sofi. So, saya Cikgu Nora. So, korang boleh join saya punya group. Kejap. I give you my link. Mana faham Kejap. Okay, kejap.
Okay, so korang tengok 1.5 volt. So, ini dah jadi 3 volt. Okay, nampak mentol 2.5 volt. Saya nak bagi tips. Okay, bukan sakit sayang. Saya sesama sikit. Okay. Okay, alright. So, please everyone, cuba alert dengan mentol dan voltmeter dulu. Commit or non-commit? Not confirm yet. Okay. So, kita tengok. Korang tengok dua perkara ni. Ini 3 volt. Ini 2.5 volt. Okey, saya nak tunjuk dekat korang. Esok, bacaan korang akan baca I dan V. I dan V. Okey, so please everyone, tolong alert. Bila bacaan mentol ni 2.5 volt, walaupun bateri kita 3 volt, bacaan maksimum paling besar ialah mesti less than 2.5 volt. Kenapa? Kenapa saya nak tanya? Bateri kita 3 volt. Tapi Cikgu Nora kata tak boleh lebih 2.5 volt. Kenapa? Siapa tahu? Kita discussing. Kita discussing. Okay. So, what if kalau you tulis 2.6 volt? Okay. So, dia macam ni. Okay. Voltmeter tu, yes. Kita pasang dekat voltmeter, betul. Okay. Dia macam ni, sayang. Bila mentol you 2.5 volt, itu jawapan saya cari. On gate N, betul. Bila kita kata kita tolak rheostat lebih daripada 2.5 volt, your bulb esok akan meletup. Okay. So, dia akan explode. Sebab bacaan awak tak boleh lebih dari 2.5. Katalah korang tak dapat bacaan, nak goreng, nak tipu. Cikgu, saya hafal je lah data. So, maksimum letaklah 2.4. Okay. Jangan letak 2.5, 2.8. Itu memang salah dah. Sebab mental awak tak mungkin dapat lebih terima daripada 2.5 volt. Okay, saya bagi tips ni. So, result esok macam mana? Whatever your result it is, okay, V ni, dia nombor ni akan increasing. Okay, the number for your table will be increasing. Katalah korang ambil last kali 2.4. So, mesti dia mula dengan yang pertama tu 1 point something. So, adakah dia naik linearly? Depends on your bahan. Sebab setiap sekolah radas tak sama. Tapi saya cuma nak share tips dekat sini. Maximum not more than 2.5 because of the mentol kita guna seluruh negara mungkin 2.5 volt. Tengok pada radas esok. Saya tak tahu mentol berapa. Mungkinlah. Ini contoh mentol yang ada dekat makmal saya. Okay. Okay. Same goes. Okay. Same goes to kita punya ammeter. Okay. So, dia tak mungkin kat sini pun kena less or equal to 0.3. Kalau kita buat lebih, apa jadi pada mentol? Terlebih panas, maka dia juga akan meletup. Okey, akan besar. Meletup ke putus filament dia ke macam itulah. Okey. So, saya bagi tips yang pertama tu, korang follow. Okey, kemudian saya nak korang, okey, yang kedua, result tu korang boleh dapat. Sekejap lagi saya tunjuk contoh. Okey, katalah ni. Tadi kan kita nak guna ammeter 0 hingga 1 ampere. Okey, Nash dapat 2.2. Bukan 2.2 Nash. 2.2 volt. Bukan ampere. Oi. Okey. So, dekat sini. Cuba perhatikan. Setiap sekolah akan dapat tak sama tau ammeter. Ada sekolah yang dia dapat mungkin Izham. Sekejap saya share yang bahagian tu. Okey. So, katalah dia 0, 1, 0.1, 0.2. Okay, katalah awak dapat voltmeter macam ni. Okay, so one smaller scale ni berapa? Cuba share. One smaller scale ni berapa? Okay, 0.05. Okay, so kalau 0.05, yes, you are correct, 0.05. Janganlah ada jawapan. Janganlah ada jawapan berapa? Janganlah ada jawapan 0.1. Ni betul. So, katalah awak tulis 0.01 ampere. Salahlah sayang sebab tak mungkin. Ini semua tak mungkin.
kita tengok pada emitter tersebut. Okey, kalau macam yang ni. Ni. Emitter ni pula. Decimal point semua mesti sama, betul? Okey. So, cari yang logik. Kita tengok berapa. Okey, macam kat sini, ini 0, 0.1, 0.2, tapi in between tu ada lagi 1, 2, 3, 4. So, kat sini ialah 0.02 ampere. Okay. So, make sure. Ni salah tulis. Lebih tulis. Okay. Bagi 5. Bagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. 0.02 bahagi 5. 0.2 bahagi 10. 0.02. Okay. So, semua ni 10. 0.02 bahagi 10 garis. 0.2. So, dapat 0.02. Okay. Bagi 10. Betul. So, tengok esok. Awak punya petak yang pertama tu berapa? Lepas tu awak bahagi dengan senggat. Macam yang ni, 0.1 bagi 2. Sebab tu dapat 0.05 ampere. Okay? Boleh kelas? Boleh everyone? So far so good everyone? Are you still following? Okay, good. Alright, so this one make sure. Okay, and then, okay, jadi tak mungkin dot to 0.01. Yes, jangan reka-reka. Ikut awak punya emitter. Sebab, ingat setiap sekolah esok, cikgu juga akan buat eksperimen. Okay, good question, Sajidah. I like your question. Sajidah tanya, cikgu, macam mana kalau dapat tengah-tengah? Ni 0, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ni 0.1 kata. 0.1 ni rekaan cikgu Okay, katalah kita dapat ni dekat sini. Okay. Jangan round off. Okay. So, ingat dia macam ni. Kita akan ambil garis tu, ambil yang garis yang terdekat dengan dia. Yes, betul Belinda. Ambil yang terdekat. So, ini akan jadi 0.02 ampere. Okay, ambil yang terdekat korang. Okay, soalan dekat Q&A tu cikgu akan tanya, akan jawab pada selepas lagi. Okay, semua guna satu titik perpuluhan ke? No. Semua depends pada awak punya radar esok. Semua orang tak sama. Setiap sekolah mungkin tak sama. Okay, emitter max reading berapa cikgu untuk mentol? Tadi 0.3. Kalau memang tengah-tengah round off ke macam mana? Sama juga Sajidah. You tak boleh ambil 0.025. You kena ambil, you choose one. Either you nak choose ke depan atau ke belakang. Saya choose ke depan. So, kita ambil 0.02. Okay, slide nanti cikgu share. Ya, saya share. Okay, kalau soalan nak 0.14, tapi restart dah tak boleh nak selaras. Minimum pun 0.2. Kenapa boleh jadi macam tu? Macam mana nak ubah? Okay, alright. So, macam mana nak ubah? Awak losekan balik everything. Okay, losekan balik everything. Tutup switch. Lepas tu awak pergi dekat kertas soalan dulu. Buat jadual, buat garis untuk tab, untuk graf, buat dulu kerja-kerja lain and then pasang semula. Sometimes dia punya wire tu rintangan dah tinggi, so dia mengganggu bacaan emitter awak. Okay? Ada tak possibility value untuk jadi milli emitter? Tak ada. Ke depan nilai dia masih meningkat. Ya betul, nilai dia akan increasing. Okay? Arus dibagi atau cari sendiri? Okay. So, yang dia bagi, itu juga adalah good question. Adakah arus dia bagi? So, ini dia akan mention satu. So, korang ingat kita punya prosedur. Prosedur ada 3 kan? First one, set up your reading, your apparatus as diagram. So, kalau kita dah set up, okay, itu satu. Markah kedua, how you manipulate your, apa kita kata? Manipulate kita punya mana ni? Kejap. Saya rasa macam ada prosedur tadi. Ni pun boleh ubah. Okay, kejap. Prosedur. So, satu, susun radas ataupun pasang radas seperti dalam rajah. Okay. So, sorry saya guna short form. Korang tulis ayat penuh tau. Okay. And then, nombor 2, korang kena tulis, okay, Swiss
dihidupkan. Sebelum suih dihidupkan tu, kita kata laraskan I pada berapa. Biasanya nilai dia bagi. Okey, kejap saya tengok. Ada beberapa soalan yang saya nampak tadi. Kalau current 0.3 mesti bacaan kurang. Ya, betul tadi dah kurang. Kalau before dah dapat 0.02 macam mana? Dia tak mungkin dapat sama. So maybe something wrong with your data. You start it again. Close the restart and adjust close the switch, adjust the restart. Betul. Kalau tak ada prosedur, Rajah dia bagi ke? Biasanya dia akan bagi either one. Tapi untuk selamat, hafallah prosedur. Dan Rajah itu berserta label. Okay, must be included your label. Okay, kalau tak ada label, contohlah, korang buat graf apa Rajah 3D. 3D punya Rajah. Maka, tak ada markah. Korang kena ingat, Rajah ni simple je. Okay, contoh. Kita ada apa? Kita ada bateri 2 biji. Mesti lukis 2 macam ni. So, positif ni, pergilah ke Swiss. Katalah contoh. Dia tak kisah Swiss awak nak letak kiri kanan. Okay, lepas tu kita sambung ke ni mentol. Lepas tu atas ni voltmeter. Lepas tu kita sambung ke rheostat. Rheostat patah balik. Okay, rheostat ada anak panah macam tu. I miss something. Emitter. Okay, emitter kat sini. Okay. So, nampak tak? Kalau saya lukis cantik macam ni pun, perasan cantik tak dapat markah saya ni. So, apa korang kena buat? Okay, label. Ini sel kering. Ini rheostat. Ini mentol. Ini voltmeter. Ini meter. Ini Swiss. Wayar penyambung je tak payah mental ni. Okay. Banyak ke markah buat benda ni? Satu je sayang. Okay, satu je. So, tengoklah esok. Nasi lain. Mesti label ke dalam soalan? Yes, wajibul gunnah. Okay. Kejap lagi saja dah Okay. So, lepas kita laras. Okay, kita mula ni. Okay, korang ingat. Nilai yang pertama. Contoh dalam buku teks ini adalah 0.12. Kalau dia keluar non-ohmic, mungkin esok dia suruh mula from 0.10A. Okay. So, kita pun isikan dalam jadual kita yang pertama IA VV ni. Okay. I ni mesti ambil yang mula-mula ni. Yang ambil yang mula-mula ni. Ini masuk dekat sini. 0.12 ke. Okay. Amali lembaga dah siap buat ke? Dah siap dah. Sampai dah dekat bilik kebal sayang. Okey, kalau dia tak ada rajah, bagaimana susun seperti rajah? Perlu lukis lita ke? Yes, of course, Piang Hondi. You have to draw everything. Perlu anak panah tu apa sayang? Huye. Perlu anak panah dekat mana? Kalau tak ada prosedur, kita nak guna value apa dalam ammeter? Okey, gunalah value dalam buku teks. Cik Naufal. Okey, untuk label alat, tak payah anak panah. You just tulis je dekat tepi-tepi dia. Okey? So, ingat. Berapa, macam mana nak pilih balik? Okey, saya patah balik tadi. Macam mana nak tahu nak pilih nak nilai mana? Okey, kita patah balik dekat sini. Ingat, semak radas. Okey, macam mana ya? Macam mana apa? Waktu buat eksperimen 0.12 tak dapat. Minimum dapat 0.14. So, it's okay. Sebab korang tengok, mentol korang ini 0.3. So, katalah mungkin esok dia suruh laras. Okey, katalah dia mungkin suruh laras 0.14. Saya ikut Nash punya jawapan 0.15, 0.16, 0.17. So, dia mesti ada syarat kena ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Sebab dia punya bacaan tu maksimum 0.3. Okey. Ataupun kita mungkin buat 0. berapa? 15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19. Okey. Ataupun kan maksimum 0.3. Lambat lagi ni. 0.10, 0.15, 0.20, 0.25. So, 1, 2, 3, 4 baru. So, kalau dia kata 0.3, 0.3 tu dah maksimum lah. Okey? Boleh faham?
Okey, possible ke masuk dua-dua, ohm non-ohm? Tak mungkin, masuk salah satu je. 0.22 boleh. Selagi dia antara kosong hingga 0.3 ampere. Sebab apa? Mentol kita ni dah nilai tu sayang. Boleh? Okey, cikgu kena hidup Swiss baru dapat laras rheostat. Ya, betul. Betul. Macam mana combination kita pilih untuk reading ammeter? Itu up to you lah. Tapi rasanya kalau dia bagi nilai, korang follow dia. Kita susun terbalik rheostat daripada terminal positif. Rheostat tak ada positif negatif sayang. Dia hanya sama ada boleh jadi rheostat. Rheostat, dia boleh jadi rheostat, boleh apa perintang boleh laras. Sorry saya nyonting banyak. Dia boleh jadi adjustable resistor ataupun dia jadi apa perintang tetap. Alat okey, maksud saya arahan minta laraskan 0.2. Boleh ke kita laraskan minimum 0.14? Nash. Sekiranya soalan esok dah bagi tahu. Nash, laraskan emitter Nash pada 0.12. Katalah Nash tak dapat. Nash kena pandai-pandai lah nak hidup. Jangan ubah ikut Nash. Kena ikut arahan. Dia tetap nak 0.14. So mereka lah awak sedikit. Apa? Lebih kurang. Ada tak tanya graf? Ada possibility tak dia tak tanya graf? Ada. Ada Anis. Soalan jenis apa yang dia boleh tanya? Kejap lagi kita tengok cikgu bagi soalan kebat. Okey, lepas dapat satu bacaan, tutup Swiss ke takut bateri panas? I prefer you tutup dulu, tulis bacaan, buka balik, laras semula. Okey? Macam tu. Combination reading rheostat up to you, Sajidah. Slide contoh-contoh cikgu boleh bagi? Boleh sayang. Faktor resistant. Mungkin dia. Mungkin sebab kita kan ada rheostat tu kita boleh laras. So mungkin dia nak rheostat. Uh, boleh komplain kepada pengawas tak? Kena sambutan oleh rheostat. No, tak adalah saya. Rheostat tak pernah bersalah. Kita yang tak mahir dengan dia. Okey. Kalau minta tolong pengawas kurang markah. Ya, kena buat tolak markah. Okey, so kejap. Restart. Okey, nanti saya tunjuk. Okey, saya nak tengok sekejap soalan dekat ni. Soalan dekat chat Okey, non-ohmic dengan mentol macam mana cikgu? Saya dah jawab tadi. Uh, Jehan, jangan. Okey, so saya dah jawab non-ohmic dengan mentol tu. Non-ohmic mentol tadi saya dah jawab. Okey, Jehan, cikgu. Uh, Jehan kata dia mana tadi? Macam nampak. Okey, cikgu saya cakap Swiss tak function pun. Okey sayang, Swiss tak function tu sebab kalau soalan tu macam last year kita nak cari, last 2 years kita nak tengok IMF, kita nak tengok satu bacaan je. Tapi esok awak nak slide the rheostat. So means kita kena jaga tak mau litar kita panas. Kalau kita tak ada Swiss, kita kena asyik cabut wire tu. So cabut tutup kan terputus wire merah hitam tu, awak susah hati pula. Okay. So pakai Swiss. Saya pun pakai Swiss. Apa fungsi rheostat? Okay, good question. Apa? Syahira. Okay, rheostat fungsi dia ialah to control current, untuk mengawal arus. Sebab bila kita tolak dia, arus bertambah. Okay. Okay, saya share. Control the current. Betul, Nurin? Okay, tolak tu depends berapa banyak awak minta bantuan. Ya, betul? Tak payah tanyalah. Buat-buat je. Tengok kawan-kawan sebelah. Jangan bercakap sudah. Okey. Rheostat and variable resistor. Resistor. Betul? Okey. Sajidah, rheostat boleh jadi dua. Kenapa semasa hendak mengambil bacaan, voltmeter kena tutup Swiss ke? Ya, betul. Kita tutup sebab kita nak arus mengalir. Jadi bacaan voltmeter ada. Lepas dah ambil bacaan, tutup dulu. Okey, this one done. Okey, possible tak litar dia bagi arahan dan bahan kita buat litar sendiri? Possible. Itu jadi unguided. Okey, kena lukis Raja sendiri, Swiss perlu tutup kah? Ya betul. Sayang kena lukis sendiri, perlu lukis litar. Kalau unguided, yes, perlu lukis. Okey, 0.14, 0.15 tu apa? Oh, ni bacaan emitter sayang. Bacaan A. Bacaan arus. Okey, susah nak cari soalan non-ohmic. Ada, nanti saya share kejap lagi. Okey.
Uh, okay. OD tu apa sayang? OD tu apa? Uh, boleh tak bagi link lah kejap. Okay. As emitter. Oh, operational definition boleh. Okay. So, sampai sini okay. Sampai sini untuk radar-radar bacaan maksimum, minimum sudah mungkin Okay. Untuk pemboleh ubah. Okay. Pemboleh ubah. Kalau lukis raja Swiss perlu tutup ke? Buka. Buka dulu. Buka boleh, tutup boleh. Buka lebih nampak. Tutup kan nampak satu line macam tak ada Swiss. Wajib lukis lita ke kalau tak ada prosedur? Yes, sebab korang nak kata lita dipasang seperti dalam rajah. Satu markah. Okey. Pemboleh ubah ingat, dia adalah satu benda yang boleh diukur. Okey. Boleh diukur. Jadi, kalau boleh diukur, ada ruangan sayang. Okey, boleh diukur. So, main V kita boleh kata bacaan emitter ataupun current ataupun I. Ha, ni kita V. Constant variable kita ha, length of filament tadi. Okay. Length of filament. Tulis switch or close switch. Tulis on switch. Izham, tulis on switch. Okay. How nak jawab? Okay. Ramai yang bertanya tentang DSO. Okay. Jom kita tengok DSO kejap. Bagi memuaskan hati semua orang. Okey, setakat ini pengalaman saya. Yes, Intelligilia, Fatin, Syuhada, you raise up your hand. You just put your question dekat ni. Sebab saya tak sempat nak tengok. Tulis dekat chat. Okey. DSO, dia mudah nak ingat macam ni. What you do and what you see. Okey. Apa yang awak buat dan apa yang awak lihat. Okey. So, sepanjang saya bekerja sebagai seorang guru fizik, tak pernah lagi. Anis, sekejap lagi saya share terus je prosedur. Dia senang je. Okay, so what you do, what you see. So what you do, you buat apa? You laraskan rheostat. Betul tak? Benda apa yang awak buat esok? So you melaraskan rheostat. So what you do, so apa bacaan yang berubah? Apa bacaan yang you ambil? What you see. So bacaan DSO, apakah maksud rintangan? Berikan definisi secara operasi untuk rintangan. Okay, so kita kena tulis what you do apabila rheostat, slider rheostat ditolak, ataupun rheostat dilaraskan. When we push the rheostat slider, so what we can see? What we can see? Bacaan emitter dan bacaan voltmeter akan bertambah. Okay. Bacaan voltmeter bertambah. So, itulah kita panggil DSO. What you see, what you do and what you see. So, okay. Boleh clear DSO. Tapi, saya rasa tak keluarlah DSO sayang. So, potential difference to the voltmeter reading. Boleh ke? Tak boleh ni. Tu what you do. What you do. Okey, kalau dia tanya uh, lagi sekali. Okey, lagi sekali dia macam ni. Okey, manipulated variable kita I. Okey, DSO tu apa? DSO ni, korang ingat ni. What you do and what you see. Okey, tak nampak ni cikgu tulis ni. What you do, what you see. So, what you are doing. What you are doing tomorrow. Okay, the operational definition. You janganlah tulis what you do, what you see. Ya ampun, anak-anakku seluruh Malaysia. Korang tulis what you do tu apa? Definisi secara operasi sayang. What you do is you laraskan rheostat. Okay? You laraskan rheostat, ini yang you do. Okay, taat betul kan? Okay, what you see? Apa yang awak nampak esok? Bila kita laraskan rheostat, apa? Ammeter, jarum ammeter bergerak. Okey. Ni ayat bodoh-bodoh jarum ammeter bergerak. So, ataupun kita kata jarum ammeter bergerak. So, ni what you see. Nampak tak? Inilah DSO. Definisi secara operasi ni dalam mana-mana subjek sains ke, fizik, kimia, bio ni sebenarnya konsep asal dia what you see
and what you do and what you see. Okay, Anis kata, sorry bukan Anis, Syahidah kata, bila kita laraskan rheostat, jarum ammeter terpesong. Boleh tak? Ya, boleh. Ha. Ya, betul Sajidah. Tapi kau jangan tulis what you do and what you see. Tulis benda apa. Pendek betul di essay fizik. Ya, betul. Simple is better. Fizik is always the best. Okay. Alright. So, ada yang tulis. DSO for rheostat. Apabila rheostat dilaraskan, bacaan voltmeter dan ammeter bertambah. Boleh. DSO for non-ohmic conductor. Very good, Aulia. Good question. Apakah definisi secara operasi untuk non-ohmic conductor? So, kita boleh kata sama juga. What you do tomorrow is you kena slide the rheostat. So, maknanya kita kata when we slide the slider of rheostat, the bulb punya intensity nyalaan mentol berubah. Semakin bertambah. Macam itulah. Boleh Mani? Boleh Aulia? Panjang umur subjek fizik. Cuba cikgu buat ayat penuh. Dah buat dah tu sayang. Saya tak tulis je. Saya tak suka menulis sangat. Kalau, okey, awak tengok beberapa jawapan kawan kita dekat chat korang tulis chat tu everyone supaya ramai boleh baca. Laraskan rheostat, voltmeter dan ammeter menunjukkan pesongan Mirza. Menunjukkan pesongan jarum. What you see is pesongan jarum. You tak nampak dia punya bacaan tu macam mana. Okay, Aulia boleh. Shinzi Sheng, what is definition operation for resistor? One more time. This is the last time. You kena kata when we slide the rheostat punya slider, the ammeter scale will deflect. Okay. Okay. So, Sakti, kenapa sayang? Okay, so now we still have Angeline punya ni. The light intensity of the bulb increase. Yes, betul Angeline. So, yang depan ni still sama. What you do is still sama. You esok memang nak slidekan rheostat saja. Nak kena bagi tahu ke nilai ammeter voltmeter? Untuk no need. You just give your what you see. What you see. Macam mana nak sambung Lita? Okay. Okay. Nyalaan mentol semakin bertambah in English apa? The brightness of the bulb increase, honey. Okay. Okay. Tu unit untuk betul lah tu. Yelah, bila kita tahu the bulb brightness increase kan, dia tahu kita punya dia punya lita tu lagi panas kan? Ataupun kita boleh katalah what you see ataupun what you feel, the bulb will be hotter. More hot. Okay? Intensity brightness dua-dua boleh. Ya, boleh. So, we have banyak observation. So, you just give what you see. What you see that reflect to the question of DSO. Okay? Okay. Ya, Sakti kejap. Kejap, separuh lagi saya bagi. Okay, cara bergerak tu mention ammeter, voltmeter. Yes. Okay. Okay, so what you see tu apa jadi? Kalau what you do, nanti korang. Yang graf tu sabar. Okay, so settle We dah settle radas, we dah settle pun boleh ubah, we dah settle DSO, jadual. Okay. So, kejap. Mana Give me a moment. Pemerhatian dan inferen. Okay, pemerhatian tu tak ada apa. Pemerhatian tu responding variable. Inferen kita kena guna ayat ini. Okay, ni. Inferen you kena guna ayat ni. MV mempengaruhi RV. Okay, MV mempengaruhi RV. Okay, so MV tadi apa? I mempengaruhi V is depends on I affect V. Punya senang. Fizik simple-simple, tak payah hayat panjang-panjang korang. Macam gini saja. Okay. IV tu perlu takrif tak? Tak. Janji you guna simbol yang betul. I besar untuk current.
V besar untuk potential difference. But if you want to write the full sentence, so up to you, Naufal. Okay? Macam saya, konsep saya senang. Cikgu Nora punya konsep fizik is simple. Okay? Alright. Okay, kejap. Okay, hypothesis. Okay, hypothesis. If then je lah. If I higher, okay, jika I semakin bertambah, then V higher. Okay. Kalau dimalarkan untuk ikut hukum Ohm, boleh cakap diameter dah Y. Boleh sayang. Okay. Kalau terbalik tak apa ke? Oh, tak boleh. Kena ingat apa yang kita ubah. So this is what you do. Korang kena ingat. This is what you see. Jika PMPB boleh ke? Kalau semakin boleh. Boleh. Semakin. Jika, maka. Okay. Semua ni boleh. Alright. And then apa lagi? Okay. So kita masuk jadual. Everyone, kita masuk jadual. So ingat jadual esok sama ada 2 atau 3, saya tak tahu. Yang penting yang pertama, label I, label V. Okay. Katalah disuruh kira R. Ada 3 label. Macam mana nak tulis prosedur? Kejap lagi Anis. Saya skip yang tu kejap sebab yang tu senang. Okay. I, ada ampere, ada volt, ada ohm. Okay, jadual ni kosong macam gini. Godek-godek kosong. So, korang dah dapat markah pertama. Markah 1. Kosong lagi jadual. Okay, markah keduanya apa? Okay, ini given. You just copy all from procedure. Copy from procedure Alright. So, markah kedua apa? Markah kedua, kita nak tengok your V is increasing. Katalah esok buat eksperimen cikgu. Saya buat tak nyala sampai sudah. Janganlah tak jawab jadual. Korang rekod lah. Okey, tadi cikgu kata voltan tak boleh lebih berapa sayang? Siapa masih ingat nasihat saya tadi? Okey, voltmeter kita. Haziq salah. Syami salah. Kenapa Haziq dengan Syami salah? Masih ada kolom. Binda, no. Depends on tomorrow. Okay. Jangan sedih salah sebab bab kita 2.5 volt. So ni nilai yang paling bawah ni kena less or equal to 2.5. I prefer you pilih 2.4 maksimum supaya tak adalah nampak menipu now. Okay. Alright. Okay. Ada apply wrong cancel right? Of course ada. Tapi in paper 2. Paper 2 Belinda Okay. Then dia nampak je. Dia tak tengok. Awak punya data tu awak tipu kan. Contohlah. Saya tak jawab nipu Contoh. 2.5. Katalah korang kata ni tadi dapat 1.1. Lepas tu 1.5. 1.8. 2.0, 2.5. Orang lain dapat bacaan lain. So, whatever your data it is, unit dah ada dekat V atas ni sayang. Okay. So, dia nampak increasing. Yes. Okay. This student good. So, we give second marks. Saya tipu pun dapat markah. I dah bocor rahsia. Okay. And then, what happened? Markah ketiga ialah titik perpuluhan kena konsisten. Aina. Okay. Ain. Okay. So, okay. Sorry. So, markah ketiga ialah titik perpuluhan. So, please, everything kena sama. Contoh, you laras pertama 0.10. Lepas tu, 0.12. 0.14. 0.16. 0.18. Katalah 0.2. So ni kena tambah 2 kosong kat belakang ni. Okay. Boleh tengok balik. Nanti saya send dekat group recording. Okay. Alright. So, settle jadual. Boleh everyone? Saya tengok soalan-soalan sekejap ni. Kesiannya yang tanya ni. Saya ke soalan tanya tujuan. Okay. Grup mana cikgu share? Grup saya sayang. Grup Telegram Cikgu Nora. Itu dia. Sila join. Okay. Kalau I tu dapat 2 DP, V kena 2 DP juga ke? Oh, tak. Dia cakap titik perpuluhan kena sama. Sama dalam satu baris. Okay.
Sama dalam satu baris. Bukan nak sama kiri kanan. Sama satu baris. Awak janganlah comel. Saya memang gemuk. Saya tahu perasan bulat. Okay. Okay. Perasan comel. Saya suka bergurau Kalau masuk kelas saya memang saya suka bergurau. Tak, ni saya tahu. Okay. Ada daripada Kelantan tak? Saya lupa nak tanya korang tadi kan yang baru masuk lewat-lewat. Korang dari mana? Okey. Aisyah. Aisyah ada Kelantan kat mana Aisyah? Saya Kelantan Aisyah. Saya Kelantan. Saya dari negeri hutan. Tapi tetap anak kecil tak apa. Jangan jawab. Saya Kelantan. Saya dari hati cikgu Okey. Siapa yang daripada Kelantan tak pandai cakap Kelantan, saya marah. Saya Kelantan mengajar di Kedah. Okey. Okey, ni settle Okey, melukis graf. Okey, melukis graf korang tengok. Ini markah-markahnya. Ni tak tengok yang tepi ni lama ni, slide lama. Graf tu bukan Okey. Okey. Muaz, sorry Muaz. Okey. M1 label pun boleh ubah. Okey, ni korang tengok label unit, skala, plot titik, garis spesifik, saiz graf kena besar. Okey. So macam ni, kita tengok graf terus Kita tengok graf. Saya ada tak graf student saya let me see. Mana nak tengok graf-graf. Saya rasa macam saya ada kertas graf. Kejap. Mana kertas graf cikgu? Okey, ni kertas graf saya. Okey. Kita melukis Okey, kat paksa kita tulis nama penuh ke unit? Okey, so kita tengok sekejap. Saya kecilkan skrin sikit supaya korang nampak. Okey, ni the full screen. Okey, first ingat graf lukis pakai pensel. Okey. So, buat di luar ni boleh. Kalau korang tak suka di luar ni, korang nak buat dia duduk dalam ni pun boleh. Tidak ada masalah. Jangan risau. PM memang always why. Pemboleh ubah bergerak balas sayang. Okey. Atas ni mesti RV. Okey. And then bawah ni mesti MV. Heptasis dengan hubungan tak sama. Hubungan tak sama dengan heptasis. Okey. Nak tentukan skala macam mana? Okey, very good. Macam mana nak tentukan skala? Okey. Katalah saya ambil bacaan student saya Ni bacaan student saya kat sekolah saya I ammeter Vivo. Okey, 0.14, 0.16, 0.18, 0.20, 0.22. Okey, graf tu kejap lagi kita tengok. Okey, so kita tengok ni. 0.14 paling kecil. Paling besar 0.22. Tapi ingat, 0.22 yes, biggest number. Smallest number will always be 0. Okay, RB tu responding variable. Sorry, pemboleh ubah bergerak balas sayang. Okay, so ingat dia mula dari kosong. So kalau kita ada pembaris. Nak tunjuk pembaris cikgu sikit action sikit. Pembaris saya ni pelik sikit. Kali. Sekejap, korang tengok Oh, nampak sikit? Nampak tak pembaris saya terpaling pembaris? Okey. So, korang tengok di pembaris. Ada ke pembaris yang apa? Bacaan dia tu ada tak pembaris mula daripada 12? Tak ada kan? Dia mesti mula dari ni kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 20 lebih. Jadi korang janganlah buat kita punya graf ni esok mula dari 0.12, mula dari kosong. So, cuba tengok ni dua-dua. So, kita nak bagi kepada 1, 2, 3. Tak boleh banyak-banyak ni. Okey, so kita ambil kalau tepi sangat nanti tak di-scan. Scan. Dia akan scan semua sayang. Okey, jangan risau. So, kat sini 0.04. So, ni 008, 012, 014. Sorry. Cikgu dah salah. Cikgu, salah cikgu. 4, 8, 12, betul. 16, 20, 24. Krem dekat-dekat. Tak apa, awak anggaplah esok boleh zoom macam ini sayang.
Okey. Okey, berapa panjang? Okey, lengkung tu kejap lagi. Okey, so ni okey, lepas tu ada murid tanya saya, cikgu, saya nak plot 0.14. Tak ada pun dalam ni. Okey. Saya guna scale zero. Scale yang kita boleh guna ialah mana-mana nombor 1, 2, 5. So, okay. 2 ni gandaan dia berapa? Kalau 1 ni, kita ganda dia 1, 2, 3. Means kita boleh guna 1, 2, 3. 2 ni 2, 4. Kan? Something-something. So, 5, 10. So, maknanya 2 ni 4 boleh gunalah. Sebab tu saya guna 4. 0.05. Boleh ke cikgu? Boleh. Tak ada masalah. Okay? Selagi dia 1, 2, 5. Nilai lain ke boleh? Nilai yang tak boleh. Okay. Nilai tak boleh. Nilai tak boleh ialah 3, 7. Nombor pelik-pelik ni tak boleh. 3, 7 tak boleh. 1, 2, 4, 5 ni gandaan 2 boleh. Gandaan 3, 5, 3 dengan 7 tak boleh. Okey? Boleh faham Okey, so tadi yang ni. Okay, katalah bacaan data rekaan cikgu. Tadi 2.4 volt maksimum kan? Saya pun reka 2.0, 1.6, 1.3, 1.1. Ni cikgu reka lah sebab saya tak ada radar sekarang. So, bacaan Pak CY pula nak buat macam mana? So, samalah. Buatlah dua petak ke terpulang lah korang. Okey, graf saya ni cacat sikit ni. Kecil. Boleh tak graf start dari sifar? Tak start dari sifar. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh fahami Graf wajib dari sifar. Ingat, pembaris kita beli di kedai tidak pernah patah. Okey? Skala dia sentiasa mula dari kosong. So, 0. Nak pakai apa kita pakai 0.5 boleh tak? Cubalah. 1.5, 2.0, 2.5. Yeay, betul. Okey, 0.5. Boleh juga. Okey? Sebab kita tengok bacaan kita kan 2.4 paling besar. Okey? Oh, suka tutup kamera. Okey, graf tu boleh melintang ke? Boleh. Graf boleh melintang, ikut suka orang kata Okey. So, sekarang masanya untuk plot. Okey, masanya untuk plot. Okey, saya plot. Bacaan saya 1.1 paling maksimum. Boleh ke? Ui, jangan. Jangan, Ayu. 1.1 paling maksimum. Sakit awak sebab mentol tadi 2.5 volt. Janganlah. 2 volt ke paling sikit? Allah, kamera. Okey, so kita plot saya andaikan korang tahu plot. Saya nak dapatkan garis bersambung ni dulu. Kejap. Bismillahirrahmanirrahim. Nak memplot 1.1. Sudah saya. Saya diperhatikan 1.1. Okay, lepas tu 1.3. 1.6. Ni rekaan cikgu korang buat sendiri tau. 2.0 dan last kali 2.4. Okey, so saya dapat macam ni. Cikgu hilang. Cikgu kan hilang, cikgu ada. Tapi dia punya ni, gelong sikit. Okey, boleh pakai pembaris fleksibel. Boleh, boleh. Bawa lah esok sayang. Okey. So, saya nak bagi tahu yang ni. Korang nak lukis garis lengkung. Ingat, dia kena mula dari titik kosong-kosong. So, dengan esok menahan nafas untuk 2 saat. Korang letak pensel korang tu. Saya suka terbalikkan graf. So, saya akan letak pensel saya di sini. Ni kita tak boleh buat garis lurus. Ni salah. Ni salah memang mati. So, yang ni jangan pejam mata. Tengok pada kita punya ni. Mula dari kosong. Zuk. Gitu. Okay. So, ni reda lah. Reda. So, senapas. Zuk, tarik. Okay. So, ini non-omik kan. Okay. Lepas tu, tak kena titik pun tak apa ke cikgu? Tak kena, kena balance. Ingat kena balance. Tak kena ni, cikgu tengok. Ni tak kena 1. Belah ni tak kena 2. Okay. Oh, sebab nak suruh kena, saya try lagi sekali. Macam mana nak tahu omik kena omik? Allah, macam mana nak bagi tahu? Tengok pada pemboleh ubah esok sayang.
Okey, katalah ni. Nak cuba lagi sekali Bismillahirrahmanirrahim. Gitu pula. Okey, boleh tak? Nampak tak kena kot tu pula. Kalau ada tutorial nak tarik line tu senang, kena confident. Okey, cikgu hilang. Sabar, sabar. Cikgu kan hilang. Saya punya kamera ni gelong sikit. Okey. So, yang ni dah kita nak pergi kepada kecerunan. Okey, soalan akan tanya awak. Kecerunan. Hitung kecerunan pada I sama dengan 0.20A. Dia akan bagi tahu dekat sini. Okey. Okey, satu kotak berapa? Danish kira Danish. Satu kotak ni awak tengok. Yang ni kotak dia ada 10 kotak dalam ni. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ni kosong. Ni 0.04. Awak ambil lah 0.04 bahagi 10. Okey. Yang ni pula 0.5 kosong. Katalah ada 20 petak. Tu satu petak 0.5 bahagi 20. Boleh sayang? Okey. Okey. Kalau tak pandai buat lengkung, malam ni buat lengkung. Belajar, belajar. Malam ni senapas buat macam ni. Zoom, zoom, zoom. Macam tu. Duk buat benda tu. Okey. So, yang ni dah. Okey. Kalau buat zigzag dekat Pak CX start dari 012, tak boleh, tak boleh, tak boleh. No, 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 no. You are not allowed to. Because itu bukan fizik. Okey, kejap saja dah, nanti kita tengok. Malam ni buat lengkung saja. Belajar. Okey. Okey, memang tak menafas dah dia. Logik tak beza kepoyaan minimum saya 0.7, maksimum 1.6. Boleh Syakira, boleh. Serit tak boleh. Okey. Kalau kita buat graf ohmik, soalan graf ni dia akan tanya apa. Okey. Okey, good, good. Okey, so kita back to this. Okey, so macam ni nak buat kecerunan ni. Okey, dia dah sebut 0.2. So korang perhatikan 0.2 kita ni di sini. Okey, kita plot 0 apa? Tak kena kan 0.2. So maknanya nampak tak dekat situ? Sekejap saya zoom. Zoom, zoom, zoom. Okay, ni 0.2 ni. Saya kan pakai iPad ni senang. Okey, nampak tak? Dia kena dekat situ. Korang boleh nampak tak? Siapa tak nampak? Pembaris lengkung boleh bawa. Boleh, boleh. Okey, so sebenarnya 0.2 tu di sini. Okey, di situ Maka. Korang tengok. Sekali lagi saya keluarkan pembaris saya. Dan korang lihat. Okey, sekiranya kita nak graf lengkung. So, kita nak cari kecerunan. Nampak tak bayang-bayang di bawah ni? Kalau kita letak sini, ini jadi ada 2 tangent. 1, 2. So, kita kena tolak pembaris kita. Go slowly sampai kita dapat 1 garis je. So, kita pun garis. Perak. Gitu. Boleh faham tak ni? Kena pada satu titik je. Kalau dia tanya VR, kita buat VR lah sayang. Okey. Kalau radas dah ada gegelung filament conform permanent ohmic. Ya. Okey. So, macam mana nak tahu kecerunan? Tapi tu kena 4. Tak apa. Dia penting apa? Balance. Orang panggil balance. Okey. Student knows. Okey. Nampak tak? Titik kita punya ni ada 1. Okey. So, kecerunan ni. Kejap. Simpan pembaris dulu. Kejap. Simpan pembaris. Okey. So, dekat sini. Kita dikehendaki kecerunan ni kena ambil segitiga bersaiz 3x4 ataupun 4x3. So, korang pilih lah. Nampak ni? 1 petak, 2, 3, 4. So, garis lah yang ni. Okey? Lepas tu, garislah ke atas. So, cikgu ni nyonting So, nampak tak? Dapat 2 koordinat. Ini dengan ini. Ni X1, Y1. Ini X2, Y2. Buatlah simbol ni. Okey, markah kecerunan ni kena lukis segitiga ni dapat 1 markah. Okey. Kalau 4x4 boleh. Orang kata dah minimum 3x4. Nak buat 6x6 pun boleh. Okey. Ulang balik lukis segitiga. Ulang balik lukis segitiga ni. Saiz dia kena 3 petak x 4 petak. Contoh ni. 1 petak. 2 petak. 3 petak.
1 petak, 2 petak, 3 petak, 4 petak. Lebih tak apa. Kurang jangan. Kalau segitiga tak langgar x-axis, boleh. Katalah ampun nak suka, saya tukar Saya nak segitiga kita ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Saya nak kat sini je. Boleh tak boleh ni? Segitiga biru ni boleh tak? Saya nak tanya korang. Segitiga biru boleh tak? Okey, step yang lukis tangent tak faham, tak apa, tak apa. Sekejap lagi saya tunjuk. Okey. So, ini boleh. Sebab apa boleh? 1, 2, 3. Ni 3. Ni atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebih dah. 4 minimum. So, memang dapat 3 kali 4. Okey. Garis tangent kena satu titik je. Boleh ke? Memang kena satu sayang. Okey. Saya menunjukkan awak macam mana nak lukis tangent. Okey. Korang tengok tak mau tunjuk ni. Tak best. Buat bulat. Okey. Ingat tayar basikal. Tayar basikal hanya ada satu tangent saja. Okey. Ni tangent tak? Saya nak tanya. Ni garis tangent tak? Kenapa tak? Kenapa tak? Sebab dia duduk tak sentuh. Garis tangent maknanya garis yang menyentuh lengkung pada satu titik sahaja. Okey? Okey. So garis tu kena sentuh satu titik. Tak kira lah kat sini ke ataupun kalau lengkung awak tu this way, kena kat sini ke. Okey? Kalau lengkung awak tu sengit kot ni. Sorry, sengit tu tak boleh. Kena garis lurus kan. Okey. Kat mana? Kena bagi kena. Kalau macam ni, tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab ada dua kena titik. Kan dia dah sebut tadi. Pada I sama dengan 0.20 ampere. Maknanya titik yang kita nak bagi kena ni, kenalah satu saja. Macam tu. Itu dah chord, bukan tangent. Okey, pandai. Okey. Kejap minum air sikit Maknanya kita boleh buat tangent kat any curve. No. Ni degil ni. Okey. Kalau esok dia mention. Okey, contoh. Ni dia mention. Dia nak 0.20. Awak wajib ikut pada dot tadi 0.2. Kalau dia tak sebut. Kalau dia tak sebut. Contohnya dia kata. Kira kecurunan pada graf yang anda lukis. So lantak kau lah nak lukis dekat mana. Okey, janji kena pada lengkung tu kena satu titik je. Boleh sayang? Boleh? Okey, kita ada 8 minit saja lagi Kita janji sampai 6.30 je. Sebab saya nak mandi, nak siap malam ni saya ada kelas mat. Okey. Cikgu Amazing Physics ajar dik tu lain. Dia ajar apa, mewakili apa? Depends on you. Amazing Physics Cikgu Azlina, Cikgu Amar SM. So saya cikgu sekolah biasa, up to you. Tapi bagi saya DSO tak keluar. Okay. Boleh ulang. Okay, cikgu graf tu cikgu send kat group nanti boleh? Boleh. Okay. Teacher, for the graph can scale increase by 4? Yes, you can. Cikgu time plot pakai bulat ke tanda X? Okay, that one also good question. Okay, nak tanda bulat ke? Ni. Saya suka awak tanda tambah ataupun lahai. Alhamdulillah. Okey, ataupun darab. Okey. Okey, please be proportional. Oh, jangan marah Sajidah. Sajidah sabar Okey. So, ada lagi soalan tak? Okey, a few minute last ni soalan. Okey, so ingat graf esok your kesimpulan hubungan ialah V increase with I. Macam mana kita nak tahu garis tangent kat point mana? Oh, depends pada dia bagi esok ni sayang. Kalau dia dah cakap I pada 0.20, so you lukislah pada I 0.20 ni tadi. Nampak ni tadi? Sorry Okay ni. 0.20 ni kat sini. Titik. Ni tangent kita. Titik yang kena ni mesti pada dekat ni je.
Ni, pada 0.2 je. Kalau skala Y sampai 3, boleh. Nak link tele cikgu. Apa, orang yang berjaya. Apa soalan? Okay, good question. Nasib baik, nasib baik. Okay, soalan yang mungkin ditanya dalam soalan kebat. Okay, kejap Saya buka. Saya rasa saya ada. Give me a moment. Mana dia? Okay, sekejap saya hiburkan korang dengan satu doa dulu sebab okey. Sekejap. Sebab saya nak suruh korang saya nak cari sesuatu, nak cari soalan tu. Okey, kejap. Okey, korang nampak ni kan? Baca ni kejap. Saya cari saya punya ni. Okey, kejap Saya nak tunjuk soalan. Mana dia? Bahan. Oh my God, where is it? Saya tak tulis lah. So, it's okay. Okay, yang ni tadi dah. Okay, sekejap saya buka Okay, kejap. Okay. So, ini. Okay. Sekejap alamak. Mana dia? Give me a moment everyone Okay, ni dah. Okay, saya buka sekejap soalan saya. Apa antara contoh soalan kebat? Okay, saya buka Cikgu Pensu punya dekat grup tu ada tak best lah yang ni. Kejap Kejap sayang. Saya sedang mencari. Kertas 3. Amali fizik bukan konduktor. Okey. Tadi. Okey. Nah, sila tonton. Yang ni saya tak bagi sebab ni bukan saya punya. Saya share untuk student saya kat sekolah. So, korang boleh screenshot kejap lagi Okey. So, korang tengok prosedur ni tadi. Silalah hafal. Cuma nilai ni mungkin berubah depends pada korang punya apa esok? Maklumat esok. Cikgu saya kata tak boleh bubuh ohm sebagai unit dia kena VA. Mana ada? Ohm tu samalah dengan VA -1. Okay. So, ini. Korang nampak tak soalan kebat ni? Ini. Okay. So, ini soalan kebat yang pertama. Okay. Possible ke bukan tajuk elektrik keluar? Tak possible, Afifah. Potong jari. Faham? Okey. Jika mentol, kecerunan ada unit. Betul sayang. Kecerunan ada unit. Okey. Korang tengok. Korang nampak tak ni? Korang nampak tak sekarang saya punya bahan ni? Nampak kan? Okey. So, okey. Kita ada 3 minit. Okey. Jika mentol dalam eksperimen diganti dengan dawai konstantan. So, what happened to your gradient of the graph? This one, I already told you awal-awal tadi. Ingat tak yang kecerunan apa? Berkadar terus. Kalau Ohm's law dia constant. Kalau non-ohmic dia increasing. So dia jadi constant. Okay, constant. Okay, what is physical quantity V against I? So kita boleh kata resistant. Okay. So apa precaution step? So yang ni tolonglah hafal. Make sure. Okay, pastikan mata berserenjang. Okay, dengan skala ammeter dan voltmeter untuk mengelakkan ralat. Okay, ralat paralat. Okay, kenapa constant? Apa punya ni tadi? Cikgu apa punya ni tadi? Apa benda? Saya tak faham. Pastikan sambungan ketat tak mau Anis. Pastikan sambungan ketat tak mau. Baca yang universal ni cukup. Okey, ini saja. Okey, kenapa constant? Cikgu unit kecerunan apa? Okey, sekejap lagi saya tunjuk. Okey, saya tunjuk lagi satu soalan kebat. Okey, katalah soalan kata. Okey, korang tengok ni Ini Lita. Okey, kalau soalan tanya awak. DSO ada ke? Ada tadi awal-awal sayang. Korang tengok balik recording. Tapi dia kata dalam ada yang ketat. Memanglah, tapi ambillah yang universal ni. Okey. Kuantiti fizik
for resistance dalam BM apa? Rintangan sayang. Quantity physics for resistance. Okay, so ni tengok soalan kebat yang mungkin ditanya last 2 soalan. Okay, sekiranya, okay, saya share kat korang, sekiranya, macam ni, sekiranya satu mentol lagi ditambah dekat sini secara selari. Okay, macam mana nak tukar ni kejap. Okay, korang tengok ni. Tadi ada satu mentol pergi kepada voltmeter. Okey. Katalah soalan kebat kata, sekiranya another one mentol is tied in parallel. Okey, jika sebuah mentol lagi diletakkan pada litar secara selari. What happened? What happened to V? What happened to V dulu? Seminit lagi. What happened to V? V dulu. No. V constant everyone. Sebab tolong ingat dalam litar selari, V equal to V1 equal to V2 equal to. Okay. What happened to I? What happened to I? I dalam litar selari, I equal to, kita kena campur kan. So, nilai I akan decrease. Kenapa increase sayang? Sebab dia share. Tapi kena tengok, I ni kalau emitter ni duduk sini. Okay? Kalau emitter duduk sini. Tapi kalau emitter still sini, ni unchanged. Constant tak berubah, ya betul. Okay? Dia tengok tempat ini, decrease lah. Okay? Sebab dia share. Tadi 0.2 jadi 0.1. So what happened to the brightness? What happened to the brightness? Malak. Pandai dah. Okay, pandai korang. Okay. So saya rasa itu je lah. Okay. Dah habis dah pun masa kita. Dim, low, everything. Okay, macam mana kita nak tahu kita kena buat graf ohmic ke non-ohmic? Okay, so kalau DSO saya dah bagi tahu tadi sayang. Okay, ohmic ke non-ohmic, korang depends pada tujuan eksperimen esok. Okay. So, dia tetap akan bagi voltmeter, ammeter, mentol. So, mentol ni, kan kita ada satu mentol sahaja. Maka, possibility dia ini jadi constant variable. Okay, kenapa brightness malah? Sebab tadi kan arus kita berkurang, Kamish? Okay, so boleh Kalau non-ohmic, ni lah. Okay, alright. So, graph tadi. Okay, thank you everyone. Graph V against I. So, kita dapat graph macam ni tadi. So, korang pun buat korang punya tangent. Ingat 3 kali 4 atau 4 kali 3 minimum. Okay, lepas tu, kecerunan dia, unit untuk kecerunan. Okay, ni masa-masa kecemasan tengok ni, anak saya baru balik. Kejap pada kelas ya. Okay, unit kecerunan, ini VV, ini A. So, either korang tulis VA -1 boleh. Tulis pun boleh. Okay? Okay, kalau dia minta graf I against V, very good. Mungkin dia tanya ni. Okay? So, kita juga akan dapat graf lengkung juga. Sama je. Screenshot jawapan kebat tadi jawapan kebat tadi cikgu bercakap je. Tak tulis pun. Okay, yang ni kecerunan dia. Korang dapat 1/R. Okay? 1/R. Boleh? Ya, Cik Naufal. Ada soalan lagi? Boleh? So, saya rasa, okay, malam ni, saya rasa ada lagi satu live daripada kawan saya, Cikgu Tilagawati. Cuma dekat Tilagawati tu rasanya kena bayar kot. Bengkel diorang, bongkar SPM. Tapi, dengan saya, insyaAllah kelas saya sentiasa free Untuk kertas 2 nanti kita akan study lagi lah. So, jangan lupa korang join lah grup Telegram saya. Dia bagus ke? Semua cikgu bagus sayang. Saya rasa saya bagus. Okay, thank you so much kerana join hari ini.
Okay, last question tadi apa eh? Policity tak? Omit dan non omit. Tak ada, dia mesti satu je. Satu je. Okay, thank you very much semua. Good luck for everyone. Cikgu doakan kejayaan untuk korang 15 markah full mark esok. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Okay, doakan kesihatan saya. Okay, thank you so much everyone. Bye-bye. Ya, bahas session nanti. Okay, thank you very much. Assalamualaikum. Bye. Bye korang. Sama-sama. Thank you. Bye.